Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 31 Mei 2024. Hari ini merupakan hari terakhir sambutan Pesta Keamatan 2024. Pastinya bangunan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang menjadi tumpuan orang ramai yang ingin merasai sendiri kemeriahan pesta tahunan itu. Tinjauan kru RTM mendapati selain menikmati kemeriahan sambutan Pesta Keamatan, orang ramai juga berpeluang mencuba pelbagai juadah yang dijual di sini. Terdapat lebih 100 gerai jualan disediakan tahun ini, sekaligus membolehkan peniaga tempatan menjana pendapatan sempena musim perayaan. Jualan agak okeylah, merancangkanlah. Pengunjung memang ramailah. Paling ramai kalau waktu petang lah sampai malam lah. Jualan tidaklah berapa okey. Bukan seperti macam 2 tahun lepas lah. Jadi kami kejar tu sewa sama modal kami belilah barang-barang semua. Kurangkanlah sewa tu. Sangat bagus, sangat memuaskan lah. Habis dia macam-macam jual kan. Kalau penat kita boleh beli apa sajalah. Kita nampak macam kita ada banyak varieties. So in Sabah is very unique, you can see a lot of varieties. So makanan kat sini semua is actually you can see all ethnics, a lot of varieties here. Memang ramah mata lah kita mau ni lah kan, dan harga dia pun agak berpatutan. Aku first time datang sini juga bang. Aku tak berani jalan, pertama jalan sini bang. Tapi sini okey bang, makan pun sedap, boleh jumpa jalan-jalan. Sementara itu, pelancaran Pesta Keamatan 2024 semalam berlangsung meriah. Acara perasmian yang turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Datuk Mahiruddin. Bertemakan keamatan melangkaui keterjaminan makanan, sambutan tahun ini membawa pengertian lebih luas. Ia bukan sahaja mengenai hasil tuaian bagi menjamin bekalan makanan, malah turut menjadi medan memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Sambutan tahun ini turut memberi peluang kepada generasi Gen Z terlibat dalam pelbagai acara yang diyakini berupaya mengekalkan budaya dan adat tradisi. Demikian ucapan Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Pesta Keamatan 2024, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Lebih 10,000 orang dijangka memeriahkan perasmian penutupan Pesta Keamatan 2024 yang dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi ini. Pertandingan Unduk Ngadau atau Ratu Pesta Keamatan adalah kemuncak perayaan yang diraih sepanjang bulan Mei di Sabah. Namun sejauh mana pertandingan ini benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat dan akan kekal relevan? Alicia Ornella Michael ada jawapannya. Unduk Ngadau bermaksud gadis bersinar pagi. Pencarian ikon wanita Kadazan Dusun setiap tahun ini sinonim dengan mitos pengorbanan luar biasa hominodun menamatkan bencana kemarau sekaligus menghasilkan semula tanaman pertanian. Sebelum itu sudah ada pertandingan Unduk Ngadau di kampung-kampung kerana perayaan ini sudah dirayakan semasa musim kerajaan British lagi. Jadi pada tahun 1960 diiktiraf sudah sebagai perayaan rasmi. Tapi mula-mula bukan dipanggil Ratu Cantik. Dia hanya tertumpu kepada pakaian tradisi. Jadi siapa yang lengkap. Orang Unduk Ngadau ini selain merangkumi dan memiliki sifat-sifat seorang hominodun, iaitu dari segi kemuliaan dan kesucian hati, seorang Unduk Ngadau juga seharusnya mempunyai sifat yang tidak mementingkan diri sendiri. Mentaliti orang yang akan berfikir itu cuma untuk mempamerkan kecantikan ataupun keindahan seseorang wanita, tapi sebenarnya itu lebih daripada itu. Dan kita tahu pertandingan Unduk Ngadau ini bukan adalah semata-mata pertandingan Ratu Cantik semata-mata. Kita perlu sebenarnya mendalami dan mengetahui budaya asal-usul kita.
Seramai 63 unduk ngadau telah dinobatkan sejak tahun 1960 dan tahun ini pencarian tersebut telah dinaik taraf ke peringkat kebangsaan. Saya sudah dipilih sebagai duta Museum Sabah dan juga duta Biodiversity. Jadi di sini saya punya peranan yang sangat penting dan juga tanggungjawab yang besar untuk memberikan pendedahan kepada orang ramai tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan sebagainya. Benefit yang saya dapat untuk diri saya sebab adalah dapat meningkatkan confidence dalam diri. Saya tidak belajar dari kecil, tapi ever since saya tahu bahasa ibunda kita semakin pupus, jadi saya ambil inisiatif untuk belajar. Saya dapat mencabar diri saya dapat mencari tahap kemampuan saya sampai tahap mana begitu. Jadi itu adalah salah satu saya punya poin kenapa saya ikut Unduk Ngadau untuk mencabar diri saya lah. Ternyata peranan Unduk Ngadau bukan sahaja relevan tetapi amatlah luas sebagai duta kecil sekaligus mengangkat ikon wanita yang berperanan penting terhadap keluarga dan masyarakatnya. Sempena keamatan ini, kita akan menyaksikan 51 peserta finalis Unduk Ngadau yang bakal bertanding memenangi mahkota gelaran Unduk Ngadau Keamatan 2024. Siapakah yang akan memenangi gelaran itu? Alicia Ornella Michael, RTM. Seramai 193 pegawai penguatkuasa dan 72 pegawai pemantau harga digerakkan membuat pemantauan di beberapa lokasi seluruh negeri. Ia bersempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan 2024. Antara lokasi terlibat ialah Pasar Awam, Pasar Tani dan Pusat Beli Belah. Pemantauan dibuat selama 7 hari bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. 8 jenis barangan disenaraikan sebagai barang kawalan di bawah SHMMP Pesta Keamatan kali ini. Antaranya kepak ayam, daging kerbau import India, cili kering keriting dan bawang merah kecil. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPPN Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Zulfami Matudi berkata, skim berkenaan dikuatkuasa bagi menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan ini. Ia sekaligus memastikan bekalan di pasaran mencukupi. Setakat 28 Mei, 407 kes melibatkan pelbagai kesalahan direkod dengan nilai kompaun RM47,900 serta anggaran nilai sitaan lebih RM3 juta. Sebanyak 10 pasukan berentap dalam Liga Bola Sepak Repco 2024 yang bermula semalam sehingga 2 Jun ini. Liga edisi ketiga itu antara lain bertujuan merapatkan hubungan silaturahim antara pemain bola sepak veteran dan pemain muda. Tujuannya adalah lebih kepada mengeratkan silaturahim antara semua pemain-pemain lama yang dulunya bermain kemudian berehat kemudian main balik. So tujuannya adalah semata-mata untuk mengeratkan silaturahim lagi. Pemain-pemain yang veteran ini bolehlah memberi sedikit tunjuk ajar kepada rakan-rakan yang lain dan juga harapan saya agar kawan-kawan yang di pasukan yang lain dapat menunjukkan semangat kesukanan. Muda-muda belia-belia ni sentiasa bersukan agar maju jaya dan boleh mendapat nama untuk mewakili negara Malaysia. Mereka ditemui RTM selepas jamuan malam sempena Karnival Repco 97 di Dewan SMK Merpati. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.